Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam mahabbah, salam baitullah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam gelanggang forum ilmiah bersama saya Nurul Nabiha binti Sa'id pada malam yang berbahagia ini. Okey, baiklah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sudah maklum. Haji adalah ziarah suci yang dilakukan oleh umat Islam ke Mekah pada setiap tahun dan merupakan yang terbesar di dunia. Haji adalah rukun yang kelima. Haji adalah rukun yang kelima yang wajib dilaksanakan seperti yang tertakluk dalam rukun Islam. Kewajipan agama ini hendaklah dilakukan oleh setiap umat Islam bagi yang berkemampuan sekali seumur hidup. Okey, baiklah. Haji ini juga menunjukkan perpaduan dan persepakatan persaudaraan dalam kalangan umat Islam. Sesuai dengan tajuk kita pada hari ini iaitu tentang manasik haji. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama ialah saudari Nur Adina Syafa binti Muhammad Sharif yang merupakan pelajar Kolej Profesional Baitul dalam bidang diploma pengurusan haji dan umrah. Beliau berasal dari Kuala Lumpur, Pahang. Seterusnya, ahli panel yang kedua, Ayu berbaju kurung, saudari Hurul Ain Husna binti Muhammad Soekarno, merupakan pelajar Kolej Profesional Baitul dalam bidang diploma pengurusan haji dan umrah. Beliau berasal dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat datang saudari. Ahli panel yang ketiga, nampak pemalu tapi tidak berkata-kata. Saudari Nurul Syafiqah binti Hayat yang merupakan pelajar Kolej Profesional Baitul dalam jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan moderator kita? Sihat ke? Masya Allah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan seterusnya ahli panel kita yang terakhir berbadan kecil berjiwa besar iaitu saudari Nurul Dalila binti Muhammad Nasir. Juga merupakan pelajar Kolej Profesional Bazumal dalam bidang diploma pengurusan haji dan umrah. Beliau berasal daripada Segamat Johor. Selamat datang juga kepada saudari. Sebelum kita mengupas lebih lanjut lagi tentang manasik haji, suka untuk saya menceritakan berkaitan dengan rukun haji yang pertama iaitu niat ihram. Niat merupakan penentu kepada ibadah seseorang seperti mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya niat seseorang itu amalan seseorang itu berdasarkan niatnya. Okey. Jadi hukum niat adalah wajib. Okey, baiklah. Cara berniat pula bergantung kepada jenis haji yang hendak dilakukan. Sama ada haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Okay. Apakah itu haji ifrad? Haji ifrad ialah melakukan haji pada bulan haji. Kemudian diteruskan dengan kemudian berniat ihram pula pada tahun yang sama. Okey, kemudian haji tamattu' pula. Haji tamattu' melakukan umrah dahulu pada bulan haji dan kemudian berniat haji pada tahun yang sama. Okey, niat dia adalah untuk umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian untuk haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey, seterusnya haji qiran. Haji qiran pula berbeza dengan haji ifrad dan tamattu'. Haji qiran melakukan haji dan umrah secara serentak pada tahun yang sama. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang amalan sunat ihram. Okey. Sebelum niat ihram, kita digalakkan untuk memakai wangian pada badan, memotong kuku, mandi sunat ihram, solat sunat dan mengambil wuduk.
Okey, semasa niat ihram pula, kita mesti menghadap kiblat dan berada dalam keadaan berwuduk. Dan selepas berniat pula, kita diingatkan bertalbiyah, melazimi zikir, memperbanyakkan baca Al-Quran, dan elakkan daripada berbual kosong. Okey, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, soalan saya pada panel pertama, apakah yang dimaksudkan dengan wukuf di Arafah dan tawaf yang merupakan rukun haji yang kedua dan yang ketiga? Terima kasih kepada moderator kita iaitu Nurul Nabiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, saya di sini akan menerangkan tentang apa itu wukuf. Wukuf maksudnya kita berada di Arafah walaupun seketika dalam sebarang keadaan contohnya seperti duduk ke, berbaring atau tidur. Iaitu wukuf ini bermula dari gelincirnya matahari iaitu masuk waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehingga seketika sebelum terbitnya fajar pada masuk waktu subuh iaitu tanggal 10 Zulhijjah. Okey. Sahnya wukuf bagi jemaah yang dibawa dengan bas melintasi Arafah pada waktu tersebut walaupun tidak menjejakkan kaki di bumi Arafah atau tertidur ketika bas melintasinya. Okey, sekarang saya akan terangkan waktu yang afdal kita berwukuf. Okey. Waktu after kita berwukuf ni, waktu ni dia menggabungkan sebahagian siang 9 Zulhijjah dengan sebahagian malam 10 Zulhijjah. Seterusnya ialah saya akan terangkan tentang syarat sah wukuf. Syarat sah wukuf ialah pertama, kita telah berihram dengan niat haji. Yang kedua, dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadat. Contohnya seperti yang layak itu, dia tidak gila, tidak pengsan, tidak mabuk dan hilang akal sepanjang masa kita berwukuf tu. Yang terakhir ialah berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu wukuf. Seterusnya ialah wukuf ni ada juga amalan-amalan sunat dia, iaitu pertama, bertalbiyah. Yang kedua, berdoa dengan khusyuk. Kita doalah dengan khusyuk apa yang kita minta. Yang ketiga, berzikir. Yang seterusnya, berselawat, mendirikan solat secara berjemaah, tidak berpuasa ketika wukuf, berwuduk, membaca Al-Quran, beristighfar, menghadap ke arah kiblat iaitu Kaabah, memberi tumpuan sepenuh hati semasa melakukan ibadat wukuf. Seterusnya saya akan terangkan apa itu tawaf. Tapi saya akan terangkan apa itu tawaf haji. Okey, tawaf haji ini bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir juga pada sudut yang sama iaitu sudut Hajarul Aswad menurut syarat-syaratnya. Syarat sah tawaf iaitu perlulah kita menutup aurat, suci daripada hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Bermulanya dan berakhirnya di sudut Hajarul Aswad. Menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar binaan Kaabah, Hijrul Ismail dan Syazarwan. Mengakalkan niat tawaf. Cukup 7 pusingan dengan yakin. Seterusnya ialah amalan sunat tawaf. Pertama, amalan sunat tawaf ialah kita mestilah berjalan kaki. Kedua, beritibak. Contohnya seperti itibak ni ialah kita mestilah memakai ihram dalam keadaan bahu kanan dinampakkan. Bagi tawaf yang diikuti oleh sa'i bagi lelaki saja. Kalau perempuan mestilah menutup aurat sepenuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Terusnya mestilah iaitu sunat tawaf ni ialah mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf.
Okey, seterusnya adalah istilam. Istilam Hajarul Aswad dan kemudian mengucup tapak tangan atau isyarat dengan tapak tangan ke arahnya sambil bertakbir lalu mengucup tapak tangan tersebut pada setiap permulaan tawaf. Seterusnya ialah istilam rukun yamani dan tidak mengucup rukun tersebut. Seterusnya ialah melakukan ramalun, berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i bagi lelaki sahaja. Terusnya mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan secara muwalad. Muwalad ni maksudnya berturutan. Okey, seterusnya adalah melakukan tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat setelah selesai melakukan tawaf. Yang afdalnya di belakang makam Ibrahim. Sekiranya tidak berkemampuan, bolehlah laksanakan ia di dalam Hijrul Ismail atau mana-mana tempat di dalam Masjidil Haram. Dan terakhir sekali ialah berdoa, berzikir dan membaca ifrad dan haji qiran atau sekadar menziarahi Mekah. Sunat dilakukan tawaf kudum setibanya di Mekah dan harus dilewatkan sehingga sebelum berwukuf. Seterusnya ialah ada juga tawaf umrah. Tawaf umrah ialah tawaf rukun yang mesti dilakukan oleh orang yang mengerjakan umrah. Sekiranya tiada dilakukan, tidak sah umrahnya. Okey, yang ketiga ialah tawaf haji. Tawaf haji ni ialah tawaf rukun yang mesti dilakukan oleh jemaah haji setelah masuk waktunya, bermulanya selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Sekiranya tidak dilakukan sama ada sengaja atau tidak, maka tidak sempurnalah hajinya. Ia juga dikenali dengan nama tawaf ifadah. Seterusnya tawaf tahiyat al-bait. Tawaf tahiyat al-bait ialah tawaf yang sunat dilakukan bagi menghormati Kaabah sewaktu memasuki Masjidil Haram. Dan seterusnya adalah tawaf sunat. Tawaf sunat ni ialah tawaf yang sunat dilakukan pada bila-bila masa saja. Seterusnya tawaf nazar. Nazar ni adalah tawaf yang mesti ditunaikan oleh seseorang apabila ia berniat nazar juga sesuatu yang dihajatinya, kerana nazar ini seperti wajib hukumnya. Seterusnya adalah tawaf wada. Tawaf wada ialah tawaf selamat tinggal yang wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Mekah lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah ini bermaksud lebih kurang 56 batu atau 91 km dan lebih. Hukum tawaf wada ni ialah wajib bagi yang pertama seperti orang yang akan bermusafir meninggalkan Mekah pada jarak yang mengharuskannya mengqasarkan solat iaitu kadar 2 marhalah. Yang kedua ialah seperti orang yang akan meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari atau lebih walaupun jaraknya kurang dari 2 marhalah, sama ada penduduk Mekah atau sebaliknya. Orang yang meninggalkan tawaf wada tanpa uzur yang dibenarkan syarak akan dikenakan dam, tertib dan takdir. Lafaz niat tawaf wada ialah Allahumma inni uridu tawaf baitikal haram sab'ata ashwat tawaf al-wada fayassirhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya akan tawaf Baitullah Al-Haram 7 keliling sebagai tawaf wada, maka mudahkanlah bagiku dan terimalah diriku kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, golongan yang dikecualikan daripada melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada dikecualikan kepada beberapa golongan dan mereka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Golongan tersebut seperti contohnya seperti perempuan yang haid, nifas atau mustahadah di dalam tempoh haid. Seterusnya adalah orang yang berpenyakit salisul bal. Salisul bal ni bermaksud kencing tidak tus atau tawas atau seumpamanya.
Dan seterusnya, orang yang luka, darah atau nanahnya yang mengalir yang tidak dapat ditahan serta boleh menajiskan masjid. Yang seterusnya ialah orang yang dipaksa meninggalkan tawaf. Orang yang takut orang yang zalim menzaliminya, orang yang takut ditinggalkan rakan seperjuangannya, orang yang takut keselamatan dirinya. Contohnya, penyakit yang terlalu tenai atau bahaya musuh, kehormatan dirinya atau harta bendanya yang terancam. Seterusnya, yang terakhir sekali, orang yang tidak mempunyai air dan debu tanah untuk bersuci. Apabila kita meninggalkan tawaf wada tanpa uzur, terbahagi kepada 3 keadaan. Yang pertama, tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Contohnya seperti orang yang masih belum menyempurnakan mana-mana rukun lagi. Yang kedua ialah orang yang keluar dari kawasan kota Mekah, kemudian dengan tidak semena-mena bermusafir. Yang kedua ialah berdosa dan tidak dikenakan dam. Tadi tidak dikenakan dam dan tidak berdosa, tapi ini berdosa dan tidak dikenakan dam. Contohnya seperti orang yang meninggalkannya dengan sengaja dan mengetahui hukum wajibnya dengan tiada berazam untuk kembali bertawaf. Kemudian sebelum sampai ke destinasinya, ia teringat wajib membayar dam. Tiba-tiba ia berpatah balik melakukan tawaf, maka berpatah baliknya itu menggugurkan dam tetapi tidak menggugurkan dosa. Seterusnya, yang terakhir ialah berdosa dan wajib membayar dam. Selain 2 perkara tersebut, seseorang itu umpamanya meninggalkan tawaf wada dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Yang terakhir sekali ialah tawaf tahallul. Tawaf tahallul ialah tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji yang luput wukuf di Arafah bagi melepaskan dirinya daripada larangan-larangan ihram. Selepas melakukan tawaf diwajibkan mengerjakan sa'i. Sekiranya sa'i tidak dilakukan selepas tawaf kudum, bagi yang berihram haji ifrad dan haji qiran dan bercukur atau bergunting. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih atas kekurangan ilmu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Antina kita atas sudahan yang utuh lagi berisi. Sungguh bersemangat ya panel pertama kita pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel kedua untuk mengupas lagi topik yang seterusnya iaitu sa'i. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Hurul Ain Husna binti Muhammad Soekarno, THU 2020255558. Saya akan bercakap tentang rukun keempat iaitu rukun sa'i. Sa'i bermaksud berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Mawah menurut syarat-syaratnya. Syarat syah sa'i ialah yang pertama dilakukan selepas tawaf, sama ada tawaf haji ataupun tawaf kudum bagi mereka yang melakukan haji ifrad ataupun qiran. Yang kedua ialah bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Mawah. Yang ketiga ialah cukup 7 kali dengan yakin, dikirani sekali daripada Bukit Safar ke Bukit Mawah dan sekali daripada Bukit Mawah ke Bukit Safar. Yang keempat ialah hendaklah sampai ke hujung tempat sa'i di kaki Bukit Safar dan kaki Bukit Mawah. Yang kelima hendaklah sa'i di Bertul-Wadi iaitu tempat yang termaklum. Dan nombor 6 ialah mengekalkan niat sa'i. Okay. Masya Allah, syukran kepada saudari Husna atas kupasan yang amat bermanfaat sebentar tadi. Ibadah haji penuh mujahadah, sepanjang jalan penuh pancaroba. 10 Zulhijjah bermalam di Muzdalifah, hari tasyrik bermalam di Mina. Seterusnya, saya menjemput panel yang ketiga bagi mengupas sebilan lagi tentang bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina. Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diajukan kepada saya. Nama saya Nabi Syafiqah binti Hir. Nombor kad matrik saya adalah DHU 2020-25486. Sekarang ini saya akan menerangkan tentang bermalam di Muzdalifah. Okey, bermalam di Muzdalifah ni berlaku
setelah jemaah beredar daripada Arafah dan pergi setelah jemaah beredar dari Arafah selepas tenggelam matahari. Muzdalifah ini juga berada di antara Arafah dan Mina. Okey, definisi bagi bermalam di Muzdalifah ini adalah jemaah perlu berada ataupun hadir diri di bumi Muzdalifah walau seketika di antara tempoh masa selepas separuh malam 10 Zulhijjah sehinggalah sebelum terbit fajar hari tersebut, iaitu sebelum subuh lah, sekiranya daripada selepas Isyak tu sampai sebelum subuh tu kena berada di sana. Okay, seperti mana hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu menceritakan haji Rasulullah yang bermaksud baginda mula bergerak sehingga sampai di Muzdalifah. Di sana baginda sembahyang maghrib dan isyak dengan satu azan, dua iqamah, iaitu Rasulullah melakukan jamaah takhir dari tasbih di antara keduanya. Kemudian Rasulullah SAW berbaring hingga terbit fajar. Baginda bersembahyang subuh apabila masuk waktu subuh dengan satu azan dan iqamat. Okey, seterusnya saya nak menerangkan tentang keuzuran yang ada. Maksudnya siapa yang diberi pengecualian untuk tidak bermalam di Muzdalifah ni. Ada beberapa golongan di mana golongan ini apabila diorang ni mendapat keuzuran tersebut ataupun mendapat pengecualian tersebut, mereka ini tidak berdosa dan tidak perlu membayar dam. Yang pertama adalah orang yang mukrah, iaitu terpaksa. Terpaksa dari segi apa? Maksudnya mungkin mereka mengalami kesesakan jalan raya ataupun tidak ada kenderaan yang nak menumpangkan mereka untuk pergi ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit dan orang yang menemani orang sakit juga diberi pengecualian. Yang ketiga, orang yang mencari petugas haji ataupun ahli keluarga yang hilang ataupun sesat. Dan yang keempat, orang yang terancam keselamatannya. Contohnya mungkin masa dalam perjalanan mereka ke sana itu ada apa-apa bahaya yang menimpa, jadi mereka tidak dapat meneruskan lagi perjalanan mereka ke sana, jadi mereka diberi pengecualian. Dan yang terakhir sekali, pengembala yang mencari ternakan yang hilang. Okey, seterusnya antara amalan sunat yang jemaah boleh lakukan di sana adalah yang pertama, jemaah perlu memperbanyakkan zikir dan talbiyah. Dan yang kedua, jemaah boleh bergerak ke sana melalui kenderaan ataupun berjalan kaki. Yang ketiga, jemaah perlu berada di sana sehinggalah sebelum terbit fajar, iaitu sebelum subuh, dan melakukan solat subuh di awal waktu. Okey, selepas jemaah berada di Muzdalifah, jemaah perlu pergi ke Mina untuk melontar jamrah. Okey, berapa hari jemaah perlu berada di Mina ataupun bermalam di Mina adalah jemaah perlu berada di sana pada hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey. Bagi jemaah yang nak melakukan nafar awal, okey, jemaah perlu berada di sana selama 2 hari, iaitu 11 dan 12 Zulhijjah. Okey. Kalau bagi jemaah yang melakukan nafar sani pula, mereka perlu berada di sana selama 3 hari, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, bagi jemaah yang nak melakukan nafar awal, nafar ini bermaksud mereka perlu meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah tersebut. Jadi mereka perlu keluar daripada Mina tu sehinggalah tempoh sebelum tenggelamnya matahari. Andai kata kalau mereka berada di sana, maksudnya selepas tenggelam matahari tu mereka masih berada di sana, maka mereka wajib bermalam dan melontar jamrah pada keesokan harinya. Itu sahaja daripada saya. Sekarang ini saya akan menyerah. Subhanallah, sungguh intelektual syarahan yang telah disampaikan oleh saudari Nurul Syafiqah sebentar tadi. Seterusnya, topik terakhir yang akan dibicarakan sebentar lagi oleh panel kita yang keempat, iaitu melontar jamrah. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya kepada sidang forum yang saya hormati. Nama saya Nur Dalila binti Muhammad Asir daripada kelas TPHU 1B. Komentar saya ialah DHU 2020-25542. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator bagi memastikan perjalanan sidang ini berjalan dengan lancar. Baiklah, pada hari yang mulia ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu melontar jamrah. Ibadah melontar bermula di Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah, iaitu bersamaan hari Nahar
atau dipanggil sebagai Hari Raya. Jemaah haji akan memalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, iaitu digelar sebagai hari-hari tasyrik untuk membuat lontaran bagi ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamrah Al-Ula, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah Al-Aqabah. Melontar ketiga-tiga jamrah itu perlulah dengan 7 biji batu. Waktu bagi melontar ketiga-tiga jamrah ialah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu melontar bermula selepas terbit fajar pada 11 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Waktu yang paling afdal ialah tergelincirnya matahari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Al-Jamrah bermaksud tempat melontar batu di Mina. Terdapat 3 tempat melontar, iaitu tempat pertama ialah Al-Jamratul Sugra yang dikategori sebagai kecil, manakala yang kedua ialah Al-Jamratul Wusta yang dikategorikan sebagai sederhana, dan yang terakhir ialah Al-Jamratul Kubra dikategorikan sebagai besar. Seterusnya, syarat-syarat bagi melontar ialah: yang pertama, niat bagi melontar tidak tersasar daripada tujuan sebenar. Yang kedua, hendaklah melontar dengan 7 biji anak batu pada tiap-tiap jamrah. Yang ketiga, hendaklah melontar dengan menggunakan batu atau jenis-jenisnya. Yang keempat ialah hendaklah batu lontaran masuk ke dalam takungan jamrah dengan yakin. Yang kelima, hendaklah melontar dengan gaya merejam, bukannya seperti meletakkan batu atau mencampakkannya. Yang keenam ialah hendaklah melontar dengan tangan. Jika tidak berkuasa atau berdaya, maka bolehlah digunakan tangan kiri, kaki ataupun mulut. Yang ketujuh, hendaklah melontar dengan tertib mengikut turutan, iaitu dari Jamratul Ula, kemudian Jamratul Wusta dan diakhiri di Jamratul Aqabah. Yang ke-8, tertib hari melontar bermakna tidak sah melontar hari ke-11, melainkan setelah melontar Jamratul Aqabah, dan tidak sah melontar hari ke-12, melainkan sudah melontar bagi hari yang ke-11. Begitu juga tidak sah melontar untuk hari yang ke-13 kecuali setelah melontar hari ke-12. Yang ke-9, dilarang melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar ketiga-tiga jamrah untuk dirinya sendiri. Sekian, itu saja daripada saya. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh saudari Dalilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah haji sebagai ibadah istimewa kerana amalannya berbentuk pengisian rohani. Memakai ihram contohnya membawa kita kembali ke alam fitrah, iaitu membebaskan diri daripada belenggu duniawi. Sesungguhnya ini adalah satu manfaat yang cukup besar. Sungguh rugi apabila kita tidak menggunakannya di dunia ini. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk malam ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang elok datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum ilmiah kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.